Jika umur kita 80 tahun. 80 tahun ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah modal. Modal Allah berikan kepada kita untuk apa tuan-tuan? Baik. Dunia ni tempat tipu daya. Apabila kita tertipu dan asyik dengan kehidupan ini, lalu kita tak sedar, kita suatu hari akan bertemu dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah kerana Allah memberikan kita kesempatan ini. Jika Allah tidak memberikan kita kesempatan, nescaya kita tidak akan beroleh dapat berbuat kebaikan. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semua orang yang berbuat kebaikan disebabkan ilmunya. Saya ada ilmu, saya boleh buat baik. Zaman kita dulu, ketika kita lara, kita ada ilmu. Kenapa kita tidak boleh buat baik? Bukan kita tidak tahu akan kebaikan, baca Quran baik, sembahyang malam baik, salat duha baik, zikir baik. Kenapa kita tak boleh buat? Ke masjid juga baik. Dan perintah daripada Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kenapa kita tak boleh buat? Jawapannya tuan-tuan, sebab Allah tidak menghendaki. Bila Allah tak mahu kita, walaupun kita tahu, tetap kita tak boleh buat. Dan jika ilmu itulah yang boleh menjadikan kita ini orang yang baik. Bukan semua orang tak tahu bahawa membuka aib orang lain itu satu dosa yang besar. Semua orang tahu. Hasad itu sifat yang tak baik. Bakhil itu sifat yang tak baik. Dengki itu sifat yang tak baik. Kenapa sampai sekarang kita tak boleh tinggalkan perkara tersebut? Jawapannya, kerana Allah tidak menghendaki. Apabila Allah menghendaki seseorang, Allah didik kita tuan-tuan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami meletakkan pengabdian ya Allah. Akan Engkau kami meletakkan ubudiyah. Kerana itu perintah Engkau. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buat ibadat, kata Allah, hatta sehingga ya'tiyakal yaqin, datang saat keyakinan. Bila saat keyakinan itu? Saat keyakinan itu adalah disebut oleh ulama tafsir, iaitu saat inda sakaratul maut. Ada dua saat. Al-awwal, saat yang pertama adalah inda sakaratul maut.
ketika kita sakaratul maut, lalu ditasawurkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah akan kehidupan kita. Jika umur kita 80 tahun, 80 tahun ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah modal Allah berikan kepada kita untuk apa tuan-tuan? Baik, semasa kita di alam roh dulu, saya, tuan-tuan dan seluruh makhluk ini, seluruh manusia berada di alam roh. Ini bukan kalam saya, tapi kalam Allah dalam Al-Quran. Ketika kita di alam roh, Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua orang jawab. Orang kafir, orang Islam, orang munafik, siapa pun. Segala arwah pada masa itu menjawab, qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Lalu kita ini tuan-tuan, Allah mengkurniakan, menganugerahkan kepada kita satu anugerah supaya kita ini berada di alam dunia. Tak ada semua orang yang Allah beri anugerah ini. Ada orang yang semasa di alam rahim, dia telah dimatikan oleh Allah. Kita orang Melayu panggil keguguran. Ada orang yang lahir seminggu dah meninggal. Ada orang yang hidup 3 tahun. Ada yang hidup 20 tahun. Ada orang hidup cuma 40 tahun. Dan kita sampai saat ini, saya 50 tahun lebih tuan-tuan, BMW 5 Series, tuan-tuan 7 Series, 8 Series tak ada tuan-tuan. 7 Series itu kira dah climax lah, maksimum. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kita peluang supaya apakah kita boleh mengatakan perkara yang sama. Qalu bala syahidna. Di dalam dunia ini, sama ada kita boleh mengistiqamahkan bahawa Allah lah Tuhan kita. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Baik, ketika kita besok balik, perkara pertama sekali yang ditanya oleh malaikat, perkara yang sama, cuma persoalannya lain. Semasa di alam arwah, Allah bertanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab, ya. Semasa di alam barzah, malaikat akan bertanya, siapa Tuhan kamu? Kenapa persoalan soal itu berbeza? Adakah waktu di sana, di alamul barzah, siapa? Allah jelaskan dalam Al-Quran, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni tempat tipu daya. Apabila kita tertipu dan asyik dengan kehidupan ini, lalu kita tak sedar, kita suatu hari akan bertemu dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, setiap minggu tuan-tuan kita diingatkan oleh Allah pada pagi Jumaat. Baik, di mana? Surah As-Sajadah. Tuan-tuan, kalau sekadar nak sujud sujadah, ada surah yang paling pendek dalam Al-Quran, iaitu Al-Iqra. Wasjud waqtarib, ya Allah, sujud. Kenapa dipilih As-Sajadah? Tuan-tuan, saya balik rumah dan tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan tengok di awal surah Sajadah, apa ceritanya? Kemudian, selepas itu apa ceritanya? Pertengahan apa ceritanya? Kalau dilihat tuan-tuan, setiap minggu Allah ingatkan kita. Ayat yang awal dalam surah As-Sajadah, Allah mengingatkan siapa Allah. Allah mengingatkan setiap minggu siapa Allah sebenarnya. Selepas itu Allah menyatakan siapa kita. Kita ni siapa? Allah jadikan kita daripada tanah. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran dan penglihatan supaya kita mengambil faedah. Allah ingatkan kepada kita tiap-tiap minggu. Satu ayat tuan-tuan yang manusia lupa, tetapi diingatkan setiap minggu. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Rasakan, kata Allah.
Bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Kamu lupa adanya saat pertemuan ini, kata Allah. Kita akan bertemu dengan Allah seperti mana kita telah bertemu awalnya di alamul arwah dulu. Kita akan dikumpulkan, akan ditanya, tapi bukan ditanya adakah aku ni Tuhan kamu, tetapi kita akan ditanya dengan setiap amalan yang kita buat di dalam dunia ini. Apakah kita masih kekal meletakkan Allah itu sebagai Tuhan kita, ati Allah wa ati Rasul, ataupun kita terleka dengan kehidupan ini yang sebenarnya semuanya tipu kita. Baik, dalam umur kita sekarang, tuan-tuan, kalau kita fikirkan apa yang kita dah buat dan amalan yang kita buat, boleh tak agak-agak melayakkan kita untuk masuk ke dalam jannah Allah? Lalu orang kata macam ni, alhamdulillah Ustaz, Allah bagi saya rezeki, Masya Allah, setiap tahun saya boleh melaksanakan umrah. Alhamdulillah Ustaz. Dan saya bukan buat umrah bulan lain, saya buat bulan yang paling afdal, iaitu syahr Ramadan, bulan Ramadan. Kelebihan dia Ustaz, kalau satu umrah sama dengan satu haji. Masya Allah, saya bukan duduk 7 hari Ustaz, saya bukan duduk 14 hari, tapi saya duduk hampir 40 hari. Pahala saya banyak Ustaz. Boleh tak kita meyakinkan bahawa sehingga saat ini amalan kita tak ada rosak? Boleh tak kita memastikan bahawa amal kita itu tidak rosak sehingga hari ini? Tidak rosak dengan membuka aib orang lain, tidak rosak dengan hasad dan dengki, tidak rosak dengan kibir dan sombong. Tuan-tuan, Iblis ini adalah asalnya penduduk bumi, yaitu di kalangan jin. Dan Azazil ini namanya. Saat ia berada di bumi, tuan-tuan, dia adalah jin yang paling hebat. Ibadatnya hebat, pengetahuannya hebat. Sehingga kan sampai satu saat Azazil ini diangkat oleh Allah duduk bersama-sama dengan malaikat. Maknanya kalau cakap kita kawan-kawan dia bukan orang jahat. Kawan dia adalah Jibril, kawan dia Mikail, kawan dia malaikatul muqarrabin, malaikat yang hampir dengan Allah. Baik tuan-tuan, dengan ibadat yang ribuan tahun, dengan ilmu yang hebat, satu hari Allah menjadikan Sayyidina Adam AS di kalangan manusia orang baru. Allah telah mentakdirkan bahawa Sayyidina Adam AS ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan Sayyidina Adam supaya menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk dengan Azazil ini sujud dengan Nabi Adam AS. Hakikatnya bukan sujud kepada Nabi Adam, hakikatnya adalah patuh dengan perintah Allah. Azazil kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, adakah rasa itu tak ada dalam diri kita? Kenapa Iblis dia rasa dia lebih baik daripada Sayyidina Adam? Nabi Adam orang baru. Kenapa patut dia dijadikan khalifah di muka bumi? Sepatutnya aku orang lama. Tak ada keperasaan itu, tuan-tuan. Sehingga Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhul jannata, tidak akan sekali-kali, kata Sayyidina Rasul, akan masuk syurga jika mana di dalam hati kita ada sebesar zarrah. Zarrah ni, tuan-tuan, bukan biji pasir. Pasir ni, kata ulama, dipecah sampai 1000 bentuk. Satu biji pasir dibahagi kepada 1000. Ini dikatakan zarrah. Tak ada kesombongan itu dalam diri kita sehingga kita kata wa ana khairum minhu. Lalu apabila dia rasa ana khairum minhu, ketika itu aba wastakbara wa kana minal kafirin,
lalu iblis ini dia enggan, dia dengan sebab apa? Wastakbara, dia enggan dengan sebab dia sombong dengan tempatnya sendiri. Apakah Azazel bodoh tuan-tuan? Dia tak bodoh. Apakah Azazel ni orang makhluk yang tak tahu buat ibadat? Ribuan tahun dia sujud dengan Allah. Ribuan tahun dia bertasbih. Ribuan tahun dia berzikir kepada Allah. Satu saja rasanya. Dia besar dirinya dengan kedudukannya. Baik tuan-tuan. Rasa ni akan berbeza, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Orang alim, dia akan rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Orang tua, dia akan rasa tuanya itu lebih daripada orang lain. Istilah, aku orang lama. Orang kaya, dia akan rasa hebat dengan kekayaannya. Orang muda, dia akan rasa hebat dengan kekuatannya. Walhal tuan-tuan, saat kita balik kepada Allah, apa yang kita bawa? Kita bawa tua kita, kita bawa harta kita, kita bawa pangkat kita, kita bawa nama kita. Semua orang akan pakai kain yang paling murah, kain cotton yang paling murah, dan naik kenderaan yang sama, yaitu kereta jenazah yang dinaik oleh fuqara wal masakin. Orang fakir pun naik kereta tu, orang miskin pun naik kereta tu, orang kecil, orang besar, orang tua, orang muda naik kereta yang sama, keranda yang sama. Dan orang akan pijak kita tentang setelah orang kebumian kita. Siapa pun kita, setelah dimasukkan kita ke dalam liang lahat, semua orang akan pijak kita, menunjukkan kehinaannya diri kita. Sebab itu Allah didik kita, letaklah tempat anggota yang paling mulia di dalam tubuh badan kita ini di tempat yang paling hina sekali, yaitu fil ardi. Tempat yang paling mulia pada tubuh badan kita, kepala tuan-tuan. Letaklah pada tempat yang paling hina, orang pijak, orang lalu lalang, kita letak dahi kita di tempat paling hina. Ini sebenarnya hakikat diri kita tuan-tuan. Kalau lihat dalam hadis, ayah akan masuk neraka, ibu akan masuk neraka, anak akan masuk neraka, orang alim ada yang masuk neraka, penuntut ilmu ada yang masuk neraka, ahli abid ada yang dalam neraka, orang yang memperjuangkan agama Allah ada dalam neraka, orang kaya ada dalam neraka. Dah ada baca hadis tentang sedia amal masyar, Allah akan panggil orang alim. Pertama sekali Allah panggil orang alim. Kamu mengajar, ya. Apa yang kamu buat dengan ilmu kamu? Orang alim akan cakap, aku mengajar, ya Allah, gini. Aku buat ajak orang buat baik, begini. Allah kata bohong. Kamu buat kerana dunia dan isinya, lid dunya wa ma fiha. Dulu tak nampak, sekarang kita nampak tuan-tuan. Maaf saya cakap. Minta maaf saya cakap. Dulu kita tak nampak orang alim yang disebut oleh hadis Nabi SAW, sekarang baru nampak. Saya mengajar di kawasan Lembah Kelang ni tuan-tuan, bermula pada tahun 1989. Saya dah mula mengajar. Banyak masjid yang saya mengajar sama dengan mantan mufti Selangor dulu, Datuk Ishak. Dan kadang kami salah program. Dia datang program saya datang program dia. Mantan mufti dulu. Ya, masya-Allah. Dulu kalau kita lihat, tak dengar orang mengajar minta imbuhan sekian. Sekarang masya-Allah. Dulu kami mengajar tuan-tuan, tengah-tengah bulan ajar ni akan pusing tin Milo. Siapa ingat lagi? Tin Milo
Pusing. Nak tahu orang kedekut, dia masuk tu bunyi. Tu orang kedekut tu, dia masuk shilling. Jadi apa yang ada dalam tin Milo, kutip bagi kat ustaz. Tu dulu. Ya. Dulu kami pakai minyak juga. Bukan kami pakai kencing tak. Sama, minyak yang sama. Ya. Baik. Nanti Allah panggil, selepas panggil orang alim, Allah panggil, Masya Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah, mati dalam memperjuangkan agama Allah. Kami syahid ya Allah. Allah kata bohong, bagian. Allah panggil orang kaya, kami ada harta ya Allah, kami infakkan harta kami, bagian. Allah kata bohong. Bulan Muharram, kita selalu dengar hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Hadis ini cantik tuan-tuan. Pertama, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang niat. Kedua, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hijrah. Nabi kata siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana perempuan atau dunia yang dia nak, perniagaan dan sebagainya, atau perempuan yang dia nak kahwin, dia akan dapat dua benda tu. Tapi dia sekali-kali tidak akan dapat Allah dan Rasul. Satu hari orang datang rumah saya tanya tentang hadis ini. Ustaz, apa bezanya matan yang pertama dan matan yang kedua? Orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Orang yang berhijrah kerana dunia dan perempuan yang nak kahwin, dia akan dapat dunia dan perempuan yang dia nak kahwin, tapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Bagaimana Ustaz? Orang yang nak dunia dan nak perempuan, dia tak dapat Allah, dia tak dapat Rasul. Tapi orang yang nak Allah dan nak Rasul, dia akan dapat dunia, dia akan dapat makhluk. Kenapa pula? Siapa yang memiliki dunia dan siapa yang memiliki makhluk? Yang memiliki dunia dan memiliki makhluk adalah Allah. Apabila kita berbuat kerana pemiliknya, kita akan dapat apa yang ada pada pemilik kita. Ini janji Allah. Contoh, semua orang, kadang-kadang semua orang gantung ayat ini di rumah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Orang panggil ayat 1000 dinar. Kalau gantung jadi ke tuan-tuan? Baca saja jadi tak? Saya baca Ustaz, satu hari 7 kali, jadi tak? Allah nak apa sebenarnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, Allah akan bagi jalan kelepasan. Selagi kita tak takutkan Allah, Allah tak akan lepas, Allah tak akan bantu kita, Allah tak akan permudahkan segala urusan kita. Ini janji Allah. Sebab yang makhraja ini Allah. Ini anugerah. Bila engkau takutkan Allah, Allah akan berikan jalan kelepasan. Maknanya, inna ma'al usri yusra. Yang memberikan yusra itu adalah Allah. Lalu orang ada bertanya, Ustaz, saya semayang duha setiap hari, kenapa rezeki saya susah? Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Orang pun tanya, Ustaz, saya baca Waqiah, tapi kenapa rezeki saya sempit? Saya nak tanya tuan-tuan, apakah Waqiah yang luaskan rezeki kita? Ini akidah tuan-tuan. Apakah surah Waqiah itu yang luaskan rezeki kita? Ini akidah.
ataupun yang empunya suratul Waqiah. Ini akidah. Surah Waqiah atau pemilik surah Waqiah? Tentu pemilik surah Waqiah. Siapa pemilik surah Waqiah? Allah, bukan Waqiah. Sebab itu semua dia berkait dengan akidah. Amalan, kalau akidah tak betul, tetap tak betul. Amalan tidak diterima Allah. Syarat sah sembahyang Islam, syarat sah puasa Islam, syarat sah zakat Islam, syarat sah haji Kalau akidah tak betul, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Baru tanya man nabiyuka. Tadi kenapa baca Waqiah? Kenapa sembahyang duha? Mengharap rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang dijanji oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terima. Kalau tak takut, sebab itu ibu segala amalan adalah takwa. Sembahyang kalau tak takut, kosong. Zakat kalau tak takut, kosong. Haji kalau tak takut, kosong. Puasa kalau tak takut, kosong. Kenapa Ustaz? Tak ke ayat sembahyang ujungnya takut, tak ke ayat puasa ujungnya takut. Jadi Allah suruh kita jadi orang takut. Siapa orang takut? Nama dia khasyiyah. Khasyiyah. Apa khasyiyah? Isim fa'il, orang takut. Apa sifat khasyiyah? Habis saya kupas ni tuan-tuan, kita berhenti. Khasyiyah, kha, alif, shin, ya, ta marbutah. Ejaan khasyiyah. Kha, alif, shin, ya, ta marbutah. Kha, orang takut kena ada sifat khaufun. Khaufin, gementar dengan Allah. Ini orang takut. Itu dalam suratul Anfal kan? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman apabila dibacakan ayat Allah, dia dengar ayat Allah, hati dia rasa khaufun, gementar. Kenapa dia rasa gementar? Sebab dia mula kenal Allah. Dia kenal Allah. Tuan-tuan, Allah hantar COVID-19 ke nama dia. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Tak nampak. Dalam tak nampak kita panggil ghaibun. Ghaib. Benda ghaib ada tak semua orang takut. Nak masuk masjid kena pakai tu cek suhu. Tit 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 38.9 orang dah tengok. Awal surat Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman adalah orang yang percaya ia pada yang gaib. Yang gaib itu COVID-19 kata tuan-tuan. Bukan. Alamul barzah gaib. Kenapa kita tak hati-hati dengan alam barzah? Kenapa kita tak hati-hati dengan dua malaikat yang pencatat amal? Kenapa kita tidak hati-hati
dengan segala yang gaib. Orang yang bila kenal Allah, dia mula rasa takut, tuan-tuan. Jadi dia sujud dengan Allah, dia rukuk dengan Allah dalam keadaan khaufun. Ini awalnya untuk kita mengundang khusyuk. Kita undang khusyuk bila kita mula kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah yang bagi kita sakit, Allah yang sihatkan kita, Allah yang sampaikan umur kita sampai sekarang. Allah boleh cabut umur kita, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita tidak bergantung dengan Allah setiap masa. Kadang-kadang kita bergantung dengan harta kita. Aku ada duit. Kita lupa yang jadikan kita ada duit itu dia. Yang jadikan kita ada pangkat itu dia. Yang bagi kita ada umur sampai sekarang itu dia. Yang kurniakan kepada kita kebaikan itu dia. Yang bagi kita masalah dia, dan yang angkat masalah dia. Allah suruh kita berusaha. Tuan-tuan, contoh, pasti ke semua budak yang masuk sekolah hafiz, keseluruhan 100 orang 100 hafal 30 juzuk? Kenapa pula? Sistem silap ni. Ustaz tu bodoh ke? Sekolah yang sama, kenapa budak tu boleh hafal, budak ni tak boleh hafal? Sekolah yang sama, guru yang sama, sistem yang sama. Jawapannya ada dalam Quran. Dulu malam Jumaat kita baca Yasin kan? Sekarang tak. Orang kata sebab baca Yasin malam Jumaat tak sunat, baca surah Kahfi. Sekarang Yasin pun tak, Kahfi pun tak, Hafah pun tak. Hebat orang nak hilangkan orang baca Quran. Letak dulu setiap minggu dapat baca Quran, dapat. Kalau yang tak hati baca Quran, dapat dengar orang baca Quran setiap minggu. Sekarang bila orang nak mula hapuskan Yasin malam Jumaat, orang kata tak sunat. Yang sunat ni surah Kahfi. Itu saya cakap dengan kawan-kawan. Dia kata kenapa, apa kelebihannya? Saya cakap saya tak pandai. Apa kelebihan surah Kahfi? Dia kata orang yang baca surah Kahfi, Ustaz, insya-Allah selamat dari fitnah Dajjal. Alhamdulillah, ada hadis Ustaz. Alhamdulillah. Saya tanya, Dajjal tawarkan apa kat kita besok? Besok Dajjal datang, dia tawar kat kita apa, tuan-tuan? Cuba ingat-ingat balik. Saja je, saya bukan mengajar, saya bukan orang pandai. Saya orang tak pandai, saya orang tak pandai, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan panggil saya datang jugalah. Nanti tuan-tuan kata saya mungkin janji, apa dah Ustaz janji datang tak datang, mungkin janji. Ustaz mungkin janji, Ustaz juga kena. Dajjal besok, tuan-tuan, dia tawar kat kita dunia. Masa tu kita semua tengah lapar. Tapi syarat engkau nak ambil bahagian aku, kau kena mengaku aku sebagai Tuhan. Istidraj yang Allah bagi pada Dajjal, dia tepuk saja bumi, keluar emas berketul-ketul. Kita pun heran sebab kita nak benda tu. Agak-agak orang yang baca surah Kahfi tapi hati dia penuh dengan cinta dunia, selamat tak? Agak-agaklah, tuan-tuan fikirlah. Surah Kahfi baca setiap malam, tapi hati penuh dengan cinta dunia. Orang fakir tak ambil tahu, orang susah tak nak ambil tahu. Dengan dunia kita sayang. Sebab itu Nabi cakap, sakitnya mati sebanyak mana kita sayang di dunia. Saya bagi satu contoh. Orang perempuan kalau pergi mana-mana, dia akan bawa beg. Ni panggil orang perempuan, sebab orang perempuan banyak barang. Orang lelaki dia tak ada barang. Keluar saja surau ni, masjid ni, ada satu orang budak muda naik motor,
lalu dia nak ragut beg kita. Kita tahan atau kita lepas? Orang perempuan tentu tahan kan. Bila tahan, risikonya akan jatuh, kena seret. Nampak tak? Walhal kalau kita lepas, boleh beli lagi tak? Boleh. Bukan ada apa-apa pun dalam tu. Handphone, kemudian air mineral. Nah, adalah sikit-sikit semua boleh buat. Daripada kita jatuh, kita terseret, betul tak? Kalau kita lepaskan, kurang-kurang tersentak sikit je. Macam itulah nak mati. Bila malaikatul maut datang nak sentak roh kita keluar daripada jasad, kita kata, ya Allah, kita teringatkan rumah kita, duit kita, harta kita tak nak balik, aku tak nak balik, ya Allah. Malaikat kata, sampai saat fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Aku tak boleh tangguh sebab saat itu telah sampai. Kita meronta tak nak balik, tapi malaikat maut terus heret, terus sentak nyawa kita. Sakit tuan-tuan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Ihya, dia kata seolah-olah kita ambil ranting yang berduri, masuk dalam kerongkong, sentak. Tapi kalau peragut datang, dia ragut beg kita, kita lepaskan, tak apa, kat rumah ada lagi. Sakit tak? Tetap sakit, cuma lengah-lengah aja. Sebab kita lepaskan. Itulah yang diibaratkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama rambut yang ditarik daripada sakit, tetap sakit, tapi kurang sakit. Bila kita mula mengenal siapa Allah dan siapa kita, kita mula tuan-tuan balik kepada asal diri kita sendiri. Alif, ulfa. Ulfatun ini berkasih-kasih. Orang yang takutkan Allah, dia mula berkasih-kasih, berjinak-jinak dengan Allah. Berkasih dan berjinak inilah, iaitu orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Allah tak minta kita banyak tuan-tuan. Allah minta kita jadi orang baik. Wa amilus salih. Kamu jadilah orang baik. Allah suruh kita jadi orang baik. Allah tak minta kita banyak. Jadi orang alim yang baik, jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, jadi orang kaya yang baik, berpangkat yang baik. Allah nak jadi kita orang baik, berjinak-jinak. Kha alif shin. Shin ini isyarat kepada syauqun, rindu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rindu kita dengan kampung asal kita. Tak ke tuan-tuan, kita semua berasal dari tempat yang sama, iaitu jannah Allah. Tuan-tuan berasal dari jannah Allah, saya berasal dari jannah Allah. Cuma kita ni boleh masuk balik tak? Ataupun kita ditahan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, orang tak dakwa dia dekat sana, ya. Suami dia tak dakwa dia, isteri dia tak dakwa dia, jiran dia tak dakwa dia, orang lain tak dakwa dia. Masa dia kerja dulu, dia kerja dengan yang betul, majikan dia tak dakwa dia tak selewing, dia tak khianat, ya. Adik-beradik kita tak dakwa kita, ya. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Allahu Akbar, ya. Tadi saya tengok dalam media masa, ada hari pencegahan bunuh diri. Berapa September? 10 kan? Kenapa ada hari pencegahan bunuh diri sedunia? Tak silap saya 10 September, tak silap.
Hari pencegahan bunuh diri sedunia. Maknanya ramai dah orang bunuh diri. Dulu kalau kita dengar orang yang bunuh diri ni orang kafir. Sekarang kita dengar orang yang bunuh diri ni orang Islam. Ada orang mesej saya, Ustaz, anak saudara saya bunuh diri Ustaz, umur bawah 30, tekanan. Jadi kenapa tuan-tuan? Ilmu ada, iman ada. Bila sini kosong. Ada ilmu tapi sini kosong. Ada umur tapi sini kosong. Kita rasa kosong di sini. Kenapa orang alim tak tenang? Kenapa orang kaya tak tenang? Kenapa orang tua tak tenang? Kenapa orang muda tak tenang? Sebab sini kosong. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok kat sana la yanfa', tak ada manfaat, malun, harta kita yang ada yang kita simpan sekarang tak pakai. Siapa yang pakai? Anak kita, mereka akan berebut-rebut, bergaduh tanah kita, bergaduh berebut semua. Mereka tak bagi kita balik, mohon. Kita dapat harta faraid, berapa banyak yang kita bagi balik pada ayah dan mak kita? Kalau kita sendiri pun tak pulangkan balik kepada ayah dan mak kita, akan berlaku kepada kita sedemikian. Hal-hal yang kita rebut, yang kita nak tinggal, yang kita bergaduh, benda yang kita nak tinggal, yang kita cari tungkus lumus yang malam pagi petang sampai puluhan tahun yang kita nak tinggal. Tapi yang kita nak bawa, berapa banyak suratul ikhlas yang kita dah kumpul sampai sekarang? Berapa banyak tahlil yang kita dah baca sampai sekarang? Berapa banyak selawat yang kita dah kumpul sampai sekarang? Berapa banyak tasbih yang kita dah kumpul sampai sekarang? Berapa banyak istighfar yang kita dah kumpul sampai sekarang? Yang ni tabung kita. Yang kat tabung haji, yang dekat Maybank, yang dekat saham sana, saham sini, semua tinggal tak bawa. Saat itu yang kita menangis, tuan-tuan. Wa asal balik asil. Wa asal balik asil. Kita datang, kita bawa apa, kita telanjang, tuan-tuan. Sama saja perbuatannya. Datang telanjang, orang akan pakaikan kita dengan napkin yang putih. Balik, orang akan pakaikan kita, nama dia kain kapan yang putih. Kita datang, dulu orang bedakkan kita. Kalau dulu-dulu orang pakai bedak talking powder ke, hak yang betul warna biru bulat tinggi. Kemudian nak wangi sikit, orang pakai kutikura masa tu. Tafadhal Ustaz, silakan.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. وبعثه قال له إنك لا تخلف الموت. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, sesama sikit ya pada khasyah, iaitu yakin dengan Allah. Orang yang boleh takut dengan Allah adalah orang yang yakin dengan Allah. Seseorang kanak-kanak dia melihat ular yang berbisa, dia tak lari sebab dia tak kenal ular tu. Jadi dia tak ada keyakinan. Dia datang pada ular tedung, dia duduk kat tepi. Yang takut siapa? Kita. Sebab apa kita takut? Sebab kita kenal akan ular tedung tadi. Sebab itu orang yang yakin dengan Allah, yakin, jalan nak mendapat keyakinan itu dengan ilmu. Kita ulama meletakkan yakin ini sehingga 4 martabat. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ini 4 martabat. Ini dalam ilmu usul, tuan-tuan. Baik. Yang terakhir, ta pada khasyah itu sifat orang yang takut, iaitu taubatun. Orang ini sentiasa kembali kepada Allah. Apa makna taubat? Taubat kata Imam Ghazali makna rujuk. Balik kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita semua ini, tuan-tuan, asalnya orang baik. Kita asal semua orang baik. Kita dilahirkan sebagai orang baik. Kita tak pandai dengki dengan orang. Kita tak pandai hasad dengan orang. Kita tak pandai merungut pun. Yang kita tahu, menangis. Kita lapar, kita akan menangis. Kita sakit, kita akan menangis. Bila kita gembira, kita akan ketawa. Bila kita nak sesuatu, kita akan menangis. Bila kita menangis, maka mak dan ayah kita ataupun keluarga kita akan berlari kepada kita, ambil tahu tentang kita. Lalu kita tanya dengan diri kita, berapa lama kita tidak menangis kepada Allah? Berapa lama kita tidak menitiskan air mata kita ke hadrah Allah Rabbul Jalal? Kita meminta akan rahmatnya, tetapi kita selalu ketawa. Kita pakai nikmat Allah, tetapi kita lupa menangis kepada Allah. Sebab itu, apa yang disebutkan oleh ulama, orang yang banyak ketawa di muka bumi ini, balasannya dia akan menangis kelak di yaumul akhirat. Tapi orang yang banyak menangis di muka bumi ini, balasannya dia akan ketawa besok di yaumul akhirat. Orang yang apabila dia lupa, dia asyik dengan nikmat dunia. Kalau kita dapat nikmat, kita akan selalu ketawa. Asyik dengan nikmat, kita lupa. Baik itu kata Nabi SAW, orang ini, manusia ini, dia akan dekat dengan Allah 2 keadaan. 1, ketika dia susah. Bila dia susah, dia akan cari Allah. Bila dia susah, dia cari Allah. Kedua, kata Nabi SAW, bila dia sakit. Bila dia sakit, dia akan cari Allah. Allahumma, dia akan sembahyang hajat, dia akan minta dengan Allah. Tapi bila dia sihat, dia tak cari Allah. Dia akan cari Allah bila salat 5 waktu. Lepas tu, dia rasa dia tak perlukan Allah. Tapi bila dia sakit, dia akan bersama dengan Allah. Dia cari Allah sampailah dia sihat. Bila dia susah, sampailah dia senang. Dia akan cari Allah. Dia beramal itu, beramal ini. Tuan-tuan, siapakah Allah pada kita? Apakah kita memerlukan Allah pada ketika senang
ataupun kita memerlukan Allah pada ketika susah, ataupun kita sentiasa memerlukan Allah. Tuan-tuan, apabila tempat kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah tidak betul, dikhawatiri besok kita akan berada di tempat yang tidak betul di yaumul akhirah. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan semua, apabila di sini kita tidak betul, maka di sana juga kita akan mendapat perkara yang tidak betul. Tetapi apabila kita di sini dalam keadaan yang betul, maka kita akan mendapat perkara yang betul di sana. Tuan-tuan, Masya Allah, apabila kita benar pegangan kita, segala perkara yang ada pada kita akan benar. Kita akan mendapat perkara yang benar daripada yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, saya nak tinggalkan tuan-tuan, sebab dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Seorang yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupi segala keperluan. Saya nak tinggalkan tuan-tuan, saya nak tinggal benda lain tak boleh. Saya nak tinggalkan ilmu, saya bukan orang pandai. Yang ni ya saya ada. Sebab itu siapa yang beramal dengan zikir ini, insya-Allah dia akan beroleh ketenangan. Allah akan bermudahkan segala urusannya. Allah akan selesaikan segala urusannya dan Allah akan angkat masalahnya. Saya berkongsi tuan-tuan sebab saya beramal. Saya beramal seperti mana yang disebut oleh imam kita tadi. Saya ada 2 madrasah dan hampir 200 orang pelajar. Dan sekolah saya bukan baru tuan-tuan. Sekolah saya yang satu lagi, yang satu berumur 22 tahun, yang satu berumur 38 tahun. Mana di Hulu Selangor, kami adalah sekolah yang terawal. Sehingga sekarang alhamdulillah. Kenapa saya nak ceritakan dengan tuan-tuan? Saya ambil sikit masa. Saya di madrasah kami yang hampir ada 200 orang, yang saya tak wajibkan apa-apa iuran bulanan. Saya tak minta sebulan 100, 200, 300, 50 ringgit. Saya tak minta. Dan madrasah kami bukan madrasah yang mendapat dana zakat setiap bulan, ataupun dana zakat setiap tahun, ataupun ada sponsorship daripada badan korporat. Jadi macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz boleh jalan sehingga 22 tahun, 39, 38 tahun? Allah nyatakan dalam Al-Quran begini, in tansurullaha yansurukum. Siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu mereka. Jika kalam Allah kita tak boleh yakin, salah satu daripada rukun iman adalah Al-Quran. Jika kita tak beriman dengan Al-Quran, yang 5-nya lagi batal. Kalam siapa yang kita boleh percaya? Kalam manusia. Manusia suka tipu kita. Harta sampai sekarang tipu kita. Orang sampai sekarang tipu kita. Allah tak pernah tipu kita. Sekolah saya berjalan 38 tahun. Allah tak pernah tipu kami. Kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan sendiri rasa takut. Keperluan madrasah kami sebulan sehingga 50 ke 60 ribu sebulan. Allah tak pernah tipu kami. Allah tak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu kadang-kadang tuan-tuan, saya menangis, saya titiskan air mata bila saya melihat akan kebesaran Allah. Kami tak ada buat apa-apa. Saya bukan orang yang berniaga. Saya bukan orang yang datang masjid bawa tabung. Saya bukan cerita ni saya nak minta duit tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Tak akan ada duit tuan-tuan, harta tuan-tuan yang keluar pada malam ini. Cuma saya nak mengesahkan tentang aurat yang zikir yang kami baca. Allah tak pernah mungkir janji. Bila Allah kata dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, tetap hasbuhu, tidak akan bertukar menjadi yang lain. Ini janji Allah. Allah berjanji sebenarnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah sifat orang yang beriman. Baik. 2 amalan. 1, saya akan bacakan 3 kali tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan nak tulis-tulis. Lepas pada kuliah tuan-tuan tolong jangan tanya saya. Kadang-kadang orang tanya saya balik, kadang-kadang saya lupa sebab banyak sangat. Jadi tuan-tuan tolong jangan tanya. Kalau tuan-tuan dapat, itu hak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat, bukan rezeki tuan-tuan. Yang pertama,
وتوكلت على الحي الذي لا يموت 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 وتوكلت على الحي الذي لا يموت. Saya dah bagi bonus. Saya kata 3 kali, saya baca 7. Yang kedua, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. 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 Astaghith ujung dia ta, ya, ujung dia ta, alif sin ta ghin ya ta, ya, astaghith. Makna dia Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang bersifat dengan Hayyu dan Qayyum, birahmatika dengan rahmat Engkau, astaghith, tolonglah kami, tolonglah aku ya Allah. Kalau hari-hari kita cakap dengan Allah, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, takkan Allah tak tolong kita, tuan-tuan? Sebab sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, akhir kalam, tuan-tuan tolong doakan saya, ya, dan madrasah kami supaya sentiasa dalam rahmat Allah dan dipermudahkan oleh Allah, beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as samawati wal ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami angkatkan kedua tangan kami yang penuh dengan kesilapan, yang penuh dengan kesalahan, rasa bongkak kami dan rasa besar diri kami kepadamu ya Allah. Kami minta ampun, kami minta maaf ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sisa umur yang kami tidak tahu bila Kau akan panggil kami untuk menghadap ke hadrah-Mu ya Allah. Jadikan sisa-sisa dan baki umur kami kesempatan untuk kami dapat buat baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon pelihara kami daripada segala kejahatan dan kemaksiatan, sehingga saat kami pulang ke hadrah-Mu ya Allah, kami dapat balik bertemu dengan Engkau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram, pimpinlah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, yang Kau lepaskan tangan-tangan kami ya Allah, jika kami tersesat daripada jalan-Mu dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.